Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Wani bersama saya Nabilah Khalida. Kita mulakan dengan perkembangan semalam di Wani 7.45. Rakan setugas Jasmine Abu Bakar ada berkongsi serba sedikit tentang Indeks Malaysia Negara Rahmah atau IMNR 2022. Indeks ini menggunakan pengukuran skor di mana Jasmine ada menunjukkan cara kiraan skor di mana 4 ke bawah adalah kategori pencapaian rendah, manakala 5 hingga 7 pencapaian sederhana dan 8 hingga 10 pencapaian tinggi atau cemerlang. Dan kajian yang menggunakan skor itu mendapati pada kadar 6.47 atau kategori sederhana lebih tinggi sedikit berbanding IMNR 2021. Jadi data lebih terperinci rakan penyampai Nina Rosman ada laporannya. Silakan Nina. Baik, terima kasih Nabila. Saya akan rumuskan balik apabila rumusan yang dikongsikan oleh Jasmine semalam di Awani 7.45, di mana kalau beliau berkongsi sedikit iaitu mengenai background tentang responden, profil responden ini mendapati bahawa lebih 50% responden lelaki berbanding lebih tinggi berbanding wanita yang mengambil penyertaan dalam kajian ini, di mana kita mendapati kumpulan umur responden yang tertinggi adalah daripada kumpulan umur 20 hingga 30 tahun. Dan kali ini saya akan sambung untuk bentangkan beberapa data finding research daripada Ikram, iaitu menunjukkan bagaimanakah iaitu Indeks Malaysia Negara Rahmah atau kita panggil IMNRR pada 2022 untuk kita lihat daripada segi aspek iaitu tahap pendidikan, pekerjaan dan juga tahap pendapatan rakyat Malaysia ketika ini. Kalau saya kongsikan iaitu bagaimanakah penskoran mengikuti berdasarkan 12 ciri yang ditetapkan dalam laporan indeks ini yang terbagi kepada beberapa kategori yang saya cakapkan sebentar tadi, iaitu pendidikan, iaitu pekerjaan dan juga tahap pendapatan. Ini adalah 3 perkara utama yang amat dekat dengan rakyat dan juga ekonomi negara yang salin kait rapat apabila bercakap mengenai perkara ini. Sudah tentu saya akan teruskan dengan penskoran pencapaian negara Rahmah yang dapat saya tunjukkan kepada anda. Ini adalah tahap pendidikan di sini. Tahap pendidikan yang terbagi kepada beberapa kategori di sini. Kita mempunyai SPM level, kita ada sarjana muda dengan sarjana PhD. Kalau saya dapat ringkaskan iaitu berdasarkan Nabila cakap tadi, indeks di sini menunjukkan skor indeks untuk tahap pendidikan yang tertinggi adalah diliputi oleh sarjana muda sebanyak 6.54 skor indeks ini yang tertinggi, manakala yang terendah dicapai oleh tahap pendidikan di SPM, SPVM dan O level sebanyak 6.27 skor. Tidak jauh beza, hanya sedikit, namun purata ini berada di tengah-tengah antara skor 1 hingga 10 menunjukkan tahap pendidikan yang terkawal pada ketika ini. Seterusnya, kalau kita lihat pekerjaan, di sini ada banyak pekerjaan. Kita mempunyai pekerjaan daripada JLC, pelajar, kerja sendiri. Di sini kalau kita nak teliti secara ringkas antara pekerjaan mempunyai skor indeks yang tertinggi iaitu skor cemerlang adalah pada purata 6.51 iaitu daripada pekerja, JLC dan juga pelajar. Manakala skor terendah tidak jauh bezanya iaitu 6.11 skor indeks untuk lain-lain. Manakala kalau kita nak teliti bagaimana pula pendapatan di sini ada banyak iaitu kumpulan jurang pendapatan yang kita dapat teliti manakah yang menerima skor tertinggi, iaitu pendapatan ada 2 jenis pendapatan daripada golongan kurang RM1,000 iaitu 6.59 skor indeks, semasa juga dengan kurang RM7,000 hingga RM9,000 pendapatan yang mempunyai skor tertinggi yang sama, manakala skor terendah iaitu 6.26 mempunyai daripada pendapatan daripada RM9,000 hingga RM11,000. Dan mengapa penting untuk kita teliti aspek pekerjaan, pendapatan dan juga tahap pendidikan ini adalah untuk perkara yang kita harus teliti dan beri pendekatan kerana ia amat berkait rapat dengan kehidupan rakyat dalam pelbagai aspek kehidupan rakyat dan juga ia melingkupi dengan sistem ekonomi negara kita ini. Sudah tu kita akan bawakan pakar untuk mengulas lebih lanjut mengenai data ini, Nabilah. Terima kasih Nina. Jadi untuk mengulas lanjut sudah bersedia di Google Meet ialah pengarah projek IMNR 2022 Dr. Mustafa bin Din Subari. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, Indeks Negara Rahmah dibentuk daripada 12 ciri negara rahmah. Pada pandangan peribadi, adakah wajar untuk mengukur tahap pencapaian Malaysia ke arah menjadi sebuah negara rahmah cukup berdasarkan 12 ciri ini atau perlu tambah lagi atau macam mana? Dan kenapa pentingnya kita tetapkan setiap ciri-ciri ini?
Okey, first of all, terima kasih kepada Astro Wani yang telah memberikan kita peluang untuk mewar-warkan dan memaklumkan kepada masyarakat dan juga kepimpinan negara tentang kewujudan indeks Malaysia Negara Rahmah ini. Ini sebenarnya merupakan satu usaha yang dibuat oleh Pertubuhan Ikram Malaysia apabila kita mendescribe ataupun menggambarkan keadaan suatu negara, kita merasakan 12 ciri ini memadai untuk describe satu negara dari segi aspek kepimpinannya, dari segi aspek tadbir urus governance, dari segi aspek masyarakatnya dan juga dari segi aspek sistem-sistem ekonomi dan segala macam. Sudah tentu 12 ciri ini bukan satu numbers yang mutlak. Kita masih lagi memikirkan apakah ciri-ciri lain yang seharusnya kita masukkan di dalam ciri ini untuk menjadikan dia satu ciri yang komplit untuk mendeskripsikan sebuah negara. Jadi apa yang kita perolehi daripada kajian indeks ini, sebenarnya dia memberikan kepada kita satu indication sahaja ataupun satu gambaran sahaja bahawa keadaan negara kita ini berada di tahap tersebut, skor itu, di dalam usaha kita ataupun tujuan kita, the final objective untuk menjadikan negara Malaysia ini sebuah negara yang ideal, sebuah negara yang rahmah, kita panggil istilahnya. Di mana sebuah negara yang rahmah itu kita describekan melalui ciri-cirinya. Maksudnya dari segi kepimpinannya terbaik, dari segi tadbir urusnya juga terbaik, dari segi composition masyarakatnya juga terbaik dan dari segi sistem-sistem yang ada juga terbaik. Jadi itu hasrat kita. Jadi indications ini ataupun indikator ini, indeks ini sebenarnya hanya merupakan satu indications untuk menunjukkan bagaimana lagi kita harus memperbaiki ataupun build up our nations untuk kita mencapai kawasan yang kita impikan itu. Ya, itu saja. Baik, Dr. Mustafa, kita tahu IMNR ni, Indeks 2022 ini adalah untuk meninjau persepsi rakyat terhadap situasi kemajuan negara ini. Namun kita telah mendapat perekod 6.47 iaitu kategori sederhana. Nah, adakah menurut jangkaan doktor sendiri, adakah angka ini skor ini akan meningkat sedikit kerana kita sudah pun masuk fasa pemulihan dan sedang giat usaha sedang dijalankan. Pada pandangan doktor, adakah angka ini akan meningkat untuk tahun ini dan pada tahun-tahun yang akan datang? Dan kita nak tahu, selepas dah dapat angka ini, dah dapat rekod terbaru ni, what is the next step? Apa patut kita mulakan? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya kita telah membuat kajian ini selama 2 tahun. So kita telah buat pada tahun lepas. Kita ada score index untuk tahun 2021 which is slightly lower daripada indeks yang kita dapat pada tahun 2022. Dulu kita skor 6.07, sekarang kita skor 6.4. Dulu 6.09, sekarang 6.47. Jadi maksudnya hampir half a point yang kita meningkat itu. Dan ini sebenarnya menunjukkan dan apabila kita melihat kepada setiap ciri-ciri, 12 ciri itu pun kita melihat pertambahan dari segi skor dia. Dan ini adalah merupakan indications yang positif terhadap pergerakan negara untuk menuju kepada full score nanti, insya-Allah. Dan kita melihat sebenarnya dari segi usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan semasa pun, especially dengan kerajaan perpaduan sekarang ini, ciri-ciri 12 itu diberikan penumpuan oleh kerajaan. Jadi dengan afirmatif yang sedemikian, kita yakin dan kita percaya sekiranya usaha ini berterusan, insya-Allah indeks kita untuk tahun-tahun ke hadapan, insya-Allah tahun ini mungkin kita akan buat lagi indeks itu. Dan kita yakin insya-Allah kita akan dapat mencapai perkembangan itu. Wallahualam tahun bila kita akan capai skor 10 itu, tapi we are progressing quite well towards that objective, insya-Allah. Baik doktor, kita nak tahu juga bagaimana tentang kita nak perlukan usaha kolektif daripada semua orang dalam masyarakat. Jadi
bagaimana mungkin doktor boleh kongsikan semua pihak dapat bantu capai menjadi sebuah negara rahmah ni dalam masa akan datang? Betul. It is not a collection. It is not an initiative from one party only. Especially bukan sahaja kerajaan, tapi sudah tentu kita percaya usaha ataupun inisiatif daripada pihak kerajaan adalah usaha ataupun inisiatif yang utama. Tetapi usaha-usaha daripada pihak-pihak yang lain, contohnya daripada pihak kami sendiri, Pertubuhan Ikram sebagai sebuah NGO. Dan kita bersama dengan rakan-rakan kita di NGO yang lain dan juga di civil society, CSO, kita sentiasa memberikan sumbang saran kita dan juga contributions kita di dalam level ataupun tahap yang boleh dilaksanakan oleh sebuah NGO. Umpamanya kita dari awal kita position ourselves sebagai partner in nation building. Jadi maksudnya kita memang serius ingin membantu semua pihak yang berkepentingan, khususnya pihak kerajaan, untuk drive negara kita ini menjadi sebuah negara yang lebih baik. Jadi apa yang kita boleh buat antaranya ialah kita membuat kajian-kajian sedikit seperti indeks ini juga. Kita juga membuat kajian untuk indeks-indeks yang lain. Dan dapatan-dapatan daripada kajian ini kita utarakan ataupun kita persembahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak kerajaan. Dan hopefully dengan indikator-indikator yang kita ada ini, dia boleh memberikan satu perspektif kepada kerajaan. Contohnya, kalau kita melihat bahawa dalam aspek tadbir urus kita rendah berbanding dengan ciri-ciri yang lain. Jadi kita mengharapkan supaya kerajaan boleh memperbaiki aspek tadbir urus itu supaya dia menjadi lebih baik. Dan kami juga sebenarnya actively participating di dalam usaha-usaha yang lain, seperti kita juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak agensi, kementerian dan juga pihak-pihak berkepentingan yang lain untuk melaksanakan inisiatif ataupun program-program yang mungkin berskala kecil, tetapi yang kami percaya akan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pembangunan ini, insya-Allah. Baik, sudah tentu kita perlu teliti usaha dan beri penekanan yang mantap agar kita dapat mencapai, agar Malaysia sendiri dapat mencapai sebuah negara ramah pada tahun 2023. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Mustafa Din Subari, merupakan pengarah projek IMNR 2022 ini sendiri, kerana telah membantu kami untuk memahami bagaimanakah indeks Malaysia Negara Ramah 2022 ini bukan sekadar hanya angka untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ekonomi negara kita dengan berdasarkan 12 kriteria ramah ini, tetapi ini adalah menjadi petunjuk dan juga kepada kita punya titik-titik cerah untuk negara menghala ke hadapan menjadi sebuah negara yang maju. Dan banyak lagi laporan yang akan kami kongsikan selepas ini. Niaga Awani akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.